Hashim. Selamat pagi, Datuk. Pagi. Datuk, kita nak membicarakan satu topik yang saya kira tidak kurang pentingnya dalam kita melayani liku kehidupan seharian dengan pelbagai krisis yang melanda. Kita tidak perlu lupa mengenai isu flora dan fauna kita serta haiwan yang perlu dijaga ini. Mungkin bersempena dengan sambutan Hari Harimau Sedunia yang disambut setiap 29 Julai ini, bagaimana Datuk melihat kesedaran masyarakat dan tahap penguatkuasaan dalam pemulihan hidupan liar ini? Terima kasih. Sebelum saya pergi kepada persoalan tu, saya nak cerita sikit lah dia punya sejarah harimau ni, and then saya pergi terus kepada soalan tu. Jadi untuk makluman semua, kita dulunya di kita ni kita ada 9 spesies harimau. Pada hari ni kita tinggal 6 je, 3 telah pupus, antaranya harimau Caspian, lepas tu harimau Bali dan harimau Javan Tiger. Jadi dari segi sudut kesedaran, saya ingat dulu KDU pernah mengadakan soal lambang lah. Dia tanya orang di kawasan KL ni, dan dalam video tu saya tengok daripada 10 orang yang ditanya, mana ketika tu lah 2-3 tahun lepas, 2 je yang betul. Yang 8 lagi tu bila tanya, you tahu tak apa itu harimau Melaya? Oh, dia kata di bola sepak, lepas tu ini dan berbagai lah. Cuma 2 orang cakap, oh saya tahu harimau Melaya ni jenis senjata kita yang ada dalam hutan. Jadi pada ketika itu saya melihat bahawa mungkin tahap kesedaran tu tak berapa lah. Tapi pada hari ini, kalau kita dalam social media, dia ada peningkatan. Jadi saya percaya kesedaran masyarakat dan harimau Melaya semakin meningkat lah. Kalau pun kita yang paling kita nampak sangat ialah kita punya jata negara. Ada 2 ekor harimau di kiri dan kanan. Itu menunjukkan lambang kita punya kemagahan lah. Jadi saya rasa ini menjadi satu cabaran lah kepada Jabatan Pendidikan untuk bagi kepada masyarakat supaya sama-sama kita dapat membantu pihak kerajaan dalam aspek pemeliharaan populasi spesies harimau Melaya ni. Jadi bantuan boleh diberikan untuk kita salurkan maklumat tentang sebarang aktiviti bunga haram, penutupan liar, serta sebarang aktiviti pencubahan dalam tersimpan atau taman negara, yang mana awam-awam bolehlah membuat aduan di talian hotline Perintah di nombor 1888 5151. Jadi sebenarnya ramai juga yang korang faham harimau Melaya. Apa penting harimau Melaya? Jadi saya nak beritahu sini, harimau Melaya ni dia memang ada memainkan peranan yang penting dalam ekosistem ya. Salah satunya dia adalah sebagai spesies pemangsa yang palinglah apex predator ni, pemangsa apex. So dia dominan lah dalam rantai makanan yang mengawal populasi spesies mangsa dan juga menjaga keseimbangan ekosistem. Dan dia juga sebagai indikator biologi dan dia juga mengawal biologi. Jadi kalau harimau ni makin kuat, makin tak ada, dia akan menjejaskan ekosistem dan dia akan mengibatkan kesan buruk lah kepada manusia, seperti contohnya berlaku kerosakan kuantiti, kualitas pemakanan dan juga pelbagai bencana alam. Tapi kita kena tahu juga, untuk kita nak conserve ataupun kita nak melindungi harimau Melaya ni, kita juga perlu jaga dia punya sumber makanan dia, macam busa, kijang, pelanduk. Tapi isunya sekarang, binatang ni pun makin kurang. Kita tahu ramai orang suka memburu kehidupan liar ni untuk makanan macam busa, saya sebutkan kijang, pelanduk.
setiap tahun, harimau diraikan melalui Hari Harimau Sedunia dengan tujuan untuk meningkatkan kesedaran bagi mengelak kepusan haiwan ini. Namun, di sebalik semua itu, saban tahun ada sahaja harimau yang jadi korban, termasuklah spesies harimau Malaya yang terus diburu, diperdagangkan sehingga hampir lenyap dari muka bumi ini. Dan adakah kita sekadar saksikan tragedi ini berlaku depan mata? Dengan itu, kita sediakan satu laporan khas nasib harimau Melaya yang disediakan oleh wartawan kami, Hasim Muhammad. Kita saksikan. Jadi, pandangan mata kasar ketika itu, kita bilang ada 4 butir bulu ya. Tapi bila kita dah bawa ke kita punya pusat penyelamat hidup liar kita di Sungai sana, kita x-ray, kita dapati 8. Satu peluru tu dia memang kena dekat dia punya nerve system dia lah. Itu yang membuatkan dia bergerak, dia lumpuh tu kaki belakang tu lumpuh. Ya. Satu lagi peluru tu dekat bawah, dah kena bahu lah. So saya percaya benda ni orang dia dah kena lama bertembak lah. Cuma dia masih boleh tahan lah. Disifat dia memang masih ada tenaga lagi lah. Jadi bila kita tengok dia kesihatan dia makin lama makin buruk lah, sekali dia pun mati lah. Jadi bila benda ni berlaku, dia ada macam bagi satu indikator lah, tunjuk bahawa ada sesuatu yang tak kena dengan ekosistem di kawasan tersebut lah. Jadi kemungkinan dia punya habitat tu dah makin mengecil, ataupun juga mungkin ada berlaku perburuan haram, ataupun dia punya makanan dia dah habis, dia dah mula keluar lah. Itu satu cerita. Tapi kalau daripada apa yang dan seterusnya apa yang disoalkan tadi, dari segi kuasa tu, kita memang banyak buat lah. Bukan sahaja untuk harimau Melaya, bahkan juga untuk lain-lain hidup liar. Antara kita buatnya, yang pertamanya kita meningkatkan rondaan kuasa dan pemantauan harimau di kawasan hotspot lah, di kawasan hotspot perburuan haram ni, di mana 200 orang kaki tangan jawatan perintah sekarang ni pun sedang menjalankan rondaan secara berterusan lah di banyak kawasan hotspot untuk harimau Melaya di kawasan perburuan haram ya. Yang keduanya, kita meningkatkan rondaan kuasa kita di dalam kawasan perlindungan kita melalui operasi bersepadu dengan kerjasama dengan pelbagai agensi. Kita ada kerjasama dengan Angkatan Malaysia, dengan Polis Diraja Malaysia, dengan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia dan pelbagai agensi lagi ya. Kita juga buat operasi jerat berkala di habitat harimau ni, dan kita nak cari dan kita musnahkan jerat. Dan untuk maklumat Puan, jerat ni antara satu benda yang sangat kejam lah, sebab dia tak mengira masa. Kalau sadang lah, kalau tapir lah, kalau gajah lah. Sebab kadang-kadang orang pasal dia kata dia nak tangkap spesies A, kata kan, kena spesies B, dia biar je macam tu. Kalau kita tengok betul-betul lah, kita ada untuk maklumat, kita ada buat first National Tiger Survey. Kita dah ada di kawasan seluas lebih kurang 40,000 km persegi. Kita ada lebih 3 juta gambar. Visual tadi adalah detik akhir awang rasau harimau Melaya mati pada 5 Mac lalu. Mati selepas menderita akibat 18 tembakan si pemburu haram. Kematian permata Nusantara itu bermakna makin kuranglah harimau di hutan Malaysia yang sebelum ini tidak sampai 200 ekor. Lembut sanatkah penguasaan? Kalau kita tengok kematian dan juga apa yang berlaku ke atas harimau Melaya yang sering dirundung malam seperti awang rasau, ini sebenarnya dia memberi satu petanda kepada kita semua, dan satu peringatan kepada kita semua, kepada semua pihak, bahawa berlaku adanya kemosotan yang jelas terhadap kualiti dan juga kawasan habitat asal spesies ini lah. Di peringkat dasar pula, jadi bagi kita nak mengukuhkan kewenangan dia ada, Perintah melalui Kementerian Tenaga dan Sumber Asli berjaya menyediakan binaan undang-undang hari ini bagi binaan Akta 316 yang ini hanya
dan juga untuk diuruskan insyaAllah di dalam sidang parlimen yang akan datang. Aktiviti bantras pemburuan haram, penyeludupan serta perdagangan hidupan liar diperkasa melalui Ops Belang yang ditubuhkan pada Januari 2019. Kemudian ia diganti dengan Operasi Bersepadu Khazanah OBK. Daripada 20 titik panas harimau Malaya, OBK mengesan hampir 100 lokasi panas spesies terancam itu setakat ini. Hasil risikan perkhidmatan bersama agensi penguasaan lain mendapati taktik menyamar dan mengupah penduduk tempatan antara yang kerap digunakan pemburu haram. Kebanyakannya daripada masyarakat tempatan, kepada masyarakat negara jiran tak banyak sikit, tapi masih mungkin yang ni yang tak lepas balik kot, saya rasa lah. Jadi mungkin yang ni lah. Pada kita start 2019 tu lagi OBK ni, daripada tahun 2019 hinggalah tahun 2020, melalui kita jalankan. Yang pertamanya kita dah buka sebanyak 112 kertas siasatan yang melibatkan 222 orang pesalah jenayah di Pandia ni. Kemudian lebih daripada 1,100 jerat gawai telah kita musnahkan dan jumlah indikasiannya adalah sebanyak 4.55 juta. Kemudian daripada tahun ini pula, sehinggalah pertengahan Julai, kita dah buat sebanyak 7 lokasi UK ya. Dengan kita dah buka sebanyak 47 kertas siasatan yang mana melibatkan 89 orang pesalah ya, 89 pesalah. Antara tahun 2000 dan 2015, Tabung Alam Sedunia menganggarkan bahagian-bahagian daripada 103 ekor harimau dirampas di negara ini. Pemerdagangan haram berleluasa disebabkan permintaan tinggi di pasaran gelap. Jerat masih menjadi antara musuh utama harimau Malaya. Lebih membimbangkan ketika ini spesies kucing gergasi itu turut berdepan ancaman virus canine distemper atau CDV. Menyebabkan